Assalamualaikum and welcome back to my channel di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah misteri paranormal dan juga jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright guys, so pada hari ini aku ada satu kisah yang aku nak kongsikan dengan korang berkenaan dengan satu tempat yang aku pernah tinggal satu ketika dahulu. Okay, so sebelum aku mulakan kisah pada hari ini, sekiranya aku bunyi ataupun sound macam lemau ke apa ke, disebabkan aku hari ni, hari di mana video ni direkod, aku didiagnoskan positif dengue. So aku sekarang tengah ada dengue sekarang ni, and aku ada beberapa follow up yang akan datang di mana aku kena doktor akan ambil darah untuk check lah whether dengue masih ada dalam badan aku and all that. But so far alhamdulillah aku adalah beberapa hari sebelum kena diagnose dengue ni, aku adalah kena demam panas and everything, tapi so far demam aku dah kurang, but adalah dia punya side effect dia still ada lagi. Macam kalau aku rasa, aku tak tahu korang boleh tengok ke tak, tapi ada macam bekas-bekas bintik-bintik merah dekat muka aku ni. At first aku ingat chickenpox, tapi bukan, punya dengue. Alamak. So kepada korang yang tengah menonton semua, aku minta korang doakan agar penyakit aku ni sembuh. Okay, walaupun yes, dengue, kita selalu dengar pasal dengue, tapi aku pun risau agak bila cakap pasal dengue ni. Aku just minta bantuan korang, doakan agar aku sembuh sepenuhnya. So tanpa membuang masa, jom kita layan kisah pada hari ini. Let's go. Alright, so kisah yang aku nak kongsikan dengan korang pada hari ini berlaku di tempat yang ni, tempat ni memang famous lah. Korang selalu kalau boleh tiap-tiap weekend korang nak naik pergi tempat ni. Tempat ni tak lain dan tak bukan Genting Highlands lah. So aku dibesarkan di Genting Highlands sepanjang 12 tahun. Okay, time aku zaman sekolah rendah time tu. Okay, aku dibesarkan sepenuhnya di Genting Highland. Tapi di Genting Highland selalu fikir, macam mana kau boleh besar di Genting Highland? Kau pergi sekolah mana semua kan? So dekat Genting Highland ada sekolah rendah ada kat situ. So aku pergi kat sekolah kat situ lah. So selama 12 tahun macam tu aku menetap di Genting. And yes, bermacam-macam cerita, bermacam-macam kisah yang aku pernah dengar kat situ. And macam korang tahu, bila cakap pasal Genting, ramai yang aku cakap, ada hantu dekat tempat ni, ada benda-benda seram dekat tempat ni. Tapi bagi aku personally yang stay dekat situ, personal experience aku tak ada nak kata aku kena atau kena kacau ke apa benda lah. Tapi sekadar benda simple-simple seperti dengar bunyi perabot bergerak, like macam bunyi kat tingkat atas kan, perabot bergerak, bunyi guli dan sebagainya. Macam tu lah. Alright, selain daripada tu tak ada yang hardcore lah, tapi ada banyak kisah-kisah yang diceritakan. Contohnya antara salah satu yang tempat famous yang kalau cakap pasal Genting ni adalah Amber Court. So Amber Court ni antara tempat yang paling famous lah. Tapi aku tak nak cerita pasal Amber Court. Amber Court tu is too mainstream. Ramai orang tahu pasal Amber Court. Yang aku nak cerita ni berkenaan dengan salah satu pekerja dekat Genting. Okay, dia ni bekerja pada lebih kurang penghujung tahun 90-an macam tu tau. So dia dah lama kerja kat Genting, tapi dia ni ada satu sifat di mana dia tak percaya pada benda-benda paranormal ni kan, benda-benda hantu ke apa, dia tak percaya. Bagi dia tu semua tahyul kan, semua rekaan macam melalaikan ataupun sekadar just orang kata nak buat-buat cerita lah, padahal benda tu tak wujud pun. Tu bagi dia lah. Okay, tapi ramai yang stay kat Genting tahu akan beberapa tempat ni adalah gangguan-gangguan dia. Okay, so kisah pada hari ni berkenaan dengan seorang lelaki yang bernama Ramu. So Ramu ni dia macam aku cakap tadi dah lama bekerja di Genting Highlands. Tapi Ramu ni bukan jenis orang yang terlalu percaya kepada perkara-perkara tahyul. Bagi dia itu semua hanyalah perkara yang melalaikan seseorang daripada bekerja. Okay, and dia ni juga, mulut dia ni boleh tahan juga bongkak dia. Dia ni dia cakap mana ada lah, tak ada lah. Dia siap cabar. Tapi so far sepanjang dia kerja pada waktu itu, dia tak pernah kena ganggu, tak pernah experience apa-apa gangguan dekat Genting. Kecuali satu hari ni di mana aku rasa disebabkan dia dah terlalu mencabar benda tu. Benda tu rasa macam panati lah. Macam kau asyik cabar aku kan. Payback time kan. So payback time lah.
Okay, so fine. Cerita dia is that pada suatu hari ni, nak dijadikan kisah lah Ramu, dia macam biasa dia kerja shift, okay. Ada hari tu, dia kerja shift pukul 2 sampai pukul 10 malam. Okay, ni shift, mid shift lah orang cakap. Okay, Ramu ni bekerja sebagai seorang waiter di sebuah restoran di Genting. And setiap pekerja-pekerja yang kerja di Genting adalah satu apartment ataupun unit yang diberikan pada diorang so that diorang boleh stay kat situ lah. Takkan nak turun naik KL kan. So dia ada satu unit dia, and unit ni dinamakan Pelangi. Sekarang Pelangi tu dah tak ada dah sebab dah ambil alih oleh Genting baru ni. Tapi time awal, bukan awal, time penghujung 90-an time tu, tempat bernama Pelangi ni still wujud. Okay, and aku sendiri pernah stay dekat situ. Tapi sepanjang aku stay, okay, just lari topik sikit, sepanjang aku stay kat situ, aku tak adalah experience apa-apa benda yang menyeramkan dekat situ. Tapi apa yang aku boleh kongsikan dengan korang is that environment dia ataupun dia punya feeling dekat kawasan situ boleh dikatakan meremang ke dia punya suasana dia dekat dalam apartment tersebut selalu macam malap, gelap macam tu and then yelah sebab Genting sejuk kan, dan lembap lagi dia punya, okay, macam aku gangguan tak ada lah, tapi dia punya seram dia boleh rasa aku dulu kalau mak aku suruh aku pergi beli barang ke apa kan, aku sentiasa lari walaupun siang, tapi dalam tempat tu sentiasa nampak macam malam. So si Ramu ni, okay, kembali pada cerita, Ramu ni stay dekat situ. Okay, dia stay dekat bahagian bawah di mana kebanyakan staff level macam belum exact level ataupun manager level akan stay dekat bahagian bawah lah, di mana dia akan berkongsi bilik dengan staff lain. So kebetulan pada hari tu Ramu punya housemate balik KL, so tinggal Ramu seorang je lah. So bagi Ramu macam yes, opportunity, aku seorang je, tak payah nak ada housemate ke apa kan. So pada hari tersebut di mana dia bekerja untuk mid shift ni pukul 2 sampai pukul 10. So selepas dah selesai semua shift ni, dia akan pergi lepak minum dengan member-member dia semualah. Okay, dan member dia akan start lah sembang pasal beberapa benda pasal kerja and everything, sampailah salah seorang buka topik pasal cerita hantu. Okay, so bila dia buka maaf gangguan sikit. Okay, so bila dia buka topik pasal cerita hantu, okay, member dia semua buka topik time tu, si Ramu ni selalu akan cakap, alah korang ni merepek lah, tak ada lah, mana kalau dia ada datang jumpa aku. Dia selalu perangai dia macam tu. Tapi salah seorang daripada staff senior dia yang kira bagi amaran lah pada dia, Ramu kau jaga sikit dengan mulut kau tu, kita tak tahu apa benda yang sedang mendengar kita, apa benda yang sedang melihat apa yang kita bahaskan, boleh jadi benda tu gacau kau satu hal pula. Dan Ramu macam tak ada lah, benda-benda ni semua mengarut korang ni kan, amboi. So anyways, lepas dah selesai everything all pada waktu malam tu, so Ramu pun pulang ke unit dia lah. So dari perjalanan kedai makan ataupun kedai mamak yang orang lepak tu ke rumah dia mengambil masa dalam 10 ke 15 minit lah. Okay, rasa macam jauh, tapi sebenarnya bila kau jalan kat Genting tak adalah jauh mana kan, dengan sejuk je semua kan. So sepanjang perjalanan Ramu balik ke unit dia, dia rasa seperti macam ada benda yang mengekori dia tau. Dia perasan perasaan dia time tu, and dia dapat rasa seperti ada benda yang sedang mengekori dia, and dia kejap-kejap dia toleh belakang, kejap-kejap dia toleh belakang kan, dia toleh belakang, menari sikit, dia toleh belakang sini, dia menari sikit, macam tu lebih kurang lah. Malam kan boring, tak tahu apa, menari sikit kan. So dia jalan, tapi dia still rasa macam ada benda yang mengekori. So dia pun jalan all the way, sampailah dia sampai ke unit dia. So untuk masuk ke kawasan unit dia, dia kena melalui satu kawasan security guard lah. So dari security guard tu dia ada satu checkpoint yang dia akan masuk pintu. So tempat ni aku bagi tahu korang tadi, memang menyeramkan lah. Sepanjang perjalanan nak masuk dekat checkpoint tu, dia satu hallway tu. Tapi hallway ni for some reason, even though ada lampu, tapi sentiasa malap. So sambil si Ramu jalan dekat situ, tak tahu kenapa malam tu tak ada orang kat situ. Selalu akan ada lah dengar seperti orang tengah masak ke, orang tengah mandi ke, ada orang guna share bathroom. So akan ada lah beberapa staff yang akan keluar pergi mandi kat situ. Tapi kebetulan malam tu macam tiba-tiba sunyi sangat. Si Ramu ni pun masuk dalam, jalan on the way,
Dan dia sebelum dia sampai dekat bilik dia kena melalui satu kawasan yang bertangga tau. Tangga untuk naik ke atas, tingkat atas. And dekat tangga tu ada meja, ada kursi. Selalunya diorang letak macam security post lah dekat situ kan. Tapi sebenarnya tak ada orang pun duduk situ. So Ramu kebetulan lalu dekat kawasan situ. Elok dia lalu, dia terdengar seperti bunyi tap 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 tap. Dan Ramu pandang belakang. Dia macam tak rasa lah apa benda kan. Dia dengar tapi dia tak tahu apa benda tu. So dia patah balik dekat kawasan tangga tadi tu. Dia usah-usah lah. Dia nampak macam tak ada apa-apa. And then dia menghala dan dia sambung balik lah jalan. Elok dia nak jalan lagi, dia dengar balik bunyi tap 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 tap. Tapi what's interesting is that bila dia patah balik dekat tempat tu, dia perasan yang meja dan kerusi yang ada dekat situ macam beralih tempat tau. Dia macam beralih tempat. So Ramu macam mungkin khayalan aku tengah-tengah malam ni kot. Dia fikir macam tu lah. So bila dia jalan, dan tiba-tiba dia perasan macam bunyi macam dia bukan tapak kaki ataupun dia macam hentakkan meja, yang kayu meja tu tap 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 tap, tap. Laju tau tiba-tiba. And bila dia pandang belakang, alangkah terkejutnya bila dia nampak meja dan kerusi tersebut kat belakang dia je. So korang faham lah, maknanya meja dengan kerusi tersebut berjalan mengikori si Ramu ni. Aku tahu mungkin bagi korang akan rasa kelakar lah, apa benda sial meja dengan kerusi, ingat apa Beauty and the Beast ke? Tapi bukan. Okay. So far kebanyakan cerita misteri ataupun cerita seram dekat Genting ni, dia okay lah, maybe ada few yang pernah cakap nampak lembaga atau apa-apalah, tapi kebanyakannya selalunya dia berkaitan dengan perabot ataupun benda-benda yang dekat kawasan tersebut yang selalu bergerak tau. So macam dalam kes Ramu ni, meja dan kerusi tersebut bergerak macam mengejar dia tau. So bila Ramu toleh and dia nampak meja dengan kerusi tersebut, dia panik lah kan. Dia dah mengelabah, dia lari kan. Dia larilah, okey. Lari dari tempat tu. Sambil dia lari, bila dia pusing belakang, dia nampak meja dengan kerusi tersebut turut kejar dia tau. And bila dia lari ke dia macam hallway tu, dia tahu penghujung dia, pintu tu lock, tak buka. Dia tak boleh lari ke mana lah. So the only place dia boleh buat is masuk dalam bilik dia. So bila dia sampai ke bilik dia, so cari kunci dia. Kunci pula banyak kan, campur dengan kunci office lah, apa benda semua. So dia dah mengelabah lah. Dia nampak meja dengan kursi tu laju gila ke arah dia. So bila dah nak sampai dekat dia, Ramu sebab terlalu takut, Ramu automatically pengsan tau. Pengsan flat dekat situ, sehinggalah pada keesokan harinya dia bangun di klinik dekat Genting ni. And bila dia bangun, ni boleh dikatakan agak menyedihkan juga. Ramu bukan seperti diri dia yang sebelum ni lah. Sebab what happened was that dia akibat trauma yang dia kena daripada apa yang dia nampak tu, dah buat kepala dia biol sikit tau. Biol masa aku dia jadi gila lah. So kisah ni at one point memang famous lah. Okay, orang-orang Genting selalu cerita yang dia ni jadi tak betul disebabkan apa yang dia telah nampak. Tapi apa yang pelik is that sesiapa yang duduk dekat kawasan situ tak dengar apa-apa, tak dengar pun Ramu balik ataupun ada bunyi tapak kaki, anything. Semua kira disoal siasat lah dekat tempat tu. Tapi nothing, no evidence yang menunjukkan yang kursi dengan meja tu bergerak. Tapi melalui rakaman CCTV, sebab dia ada CCTV dekat hall tu, melalui rakaman CCTV sudah dapat footage of benda tu, which is kursi dengan meja tu, kejar si Ramu tau. Tapi what happen is that untuk menutup cerita, untuk tak nak besarkan isu ni lagi, sebab boleh mengakibatkan banyak benda yang kira dari segi orang start takut lah, panik lah, apa benda semua, footage tu disuruh dipadamkan dan dibuang terus. Yang mana yang dah tengok footage tu, dia orang pun macam buang mulut and everything all. Tapi balik kepada Ramu dia punya situasi mental dia dah tak betul. Sampaikan tahap yang dia terpaksa dihantarkan ke Tanjung Rambutan. Sebab apa? Dia memang dalam keadaan yang otak dia dah tak stabil, dia start merepek, dia start jadi macam agresif semua bagai. So doktor terpaksa letak dia dekat situ. Alright. So dekat sini kita boleh tengok bila datang pasal bab-bab paranormal, bab-bab kisah seram ni semua kan. Yes, ada orang-orang dekat luar tu memang jenis yang tak percaya benda-benda tahyul, semua benda-benda hantu, everything all. Tapi macam kita agama Islam, kita tahu yang alam lain tu wujud.
right? Especially alam jin and everything. And yes, dorang kalau ada yang jahat yang nakal-nakal tu akan ganggu kita lah. And kita hanya boleh meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dilindungi daripada sebarang gangguan yang tak diingini. And before kita end episod kita pada hari ini, aku just nak kongsi sikit-sikit lah pasal pengalaman aku stay dekat Genting ni. So macam korang macam mestilah banyak yang pernah dengar pasal First World Hotel lah, pasal Amber Court, pasal Ria Apartment, everything all. So yes, adalah cerita-cerita yang time aku stay dekat situ aku pernah dengar. Okay, aku pernah dengar yang ada yang kena histeria lah, ada yang kena ganggu, kena kacau macam-macam, everything all. And ada at one point ni satu insiden yang agak famous, iaitu kambing gurun. Is it kambing gurun? I think so. Ya, aku rasa macam itulah, kambing gurun yang famous dekat kawasan Genting antara sesama pekerja-pekerja kat situ lah, di mana diorang akan nak try memburu and everything lah. Tapi sebenarnya kambing gurun tu tak wujud pun. Dan ada benda tu. And then apa lagi lah, dia adalah gangguan-gangguan yang biasa. Tapi ialah tempat mana yang tak ada gangguan, especially Genting kan. Genting nama pun dekat atas bukit dalam hutan. Kalau ikutkan hutan lah, tapi sebab kawasan tersebut tu nampak je membangun, tapi kau still dalam hutan juga. So bagi aku, especially yang mana yang suka naik Genting and everything, bagi aku tak payah nak takut apalah. Just kita doa agar dilindungi daripada sebarang gangguan and everything all. And also jaga adab kita bila kita naik kat Genting. Okay, so aku harap korang enjoy dengan kisah pada hari ini. Yes, aku rasa kisah aku hari ini mungkin agak simple juga. Alright, and ada kemungkinan tak seram mana pun. Bila dengar balik tak adalah hardcore seram kan. Tapi just satu perkongsian yang aku rasa yang aku pernah dengar. And also pernah jadi satu bualan lah di Genting Highland satu ketika dahulu. Right? So macam aku cakap dalam konten aku hari ni, yes, Genting Highland merupakan satu tempat yang memang ramai orang suka pergi sebab sejuk and everything. Tapi bila korang naik ke atas tu, jaga adab kita, jaga tempat, okay? Sebab yelah, Genting kan tempat berhutan, kita tak tahu apa yang sedang merhati kita, tak tahu apa yang sedang mendengar perbualan kita. So kita just berdoa agar kita dilindungi daripada sebarang ancaman, tak kisahlah daripada manusia ke, binatang ke, jin sekalipun. Alright, kita minta dilindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kepada viewers aku, terima kasih kerana sudi menonton Shadows Channel. Aku yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe di bawah, korang boleh sepak butang like sekali, and jangan lupa bell notification supaya mana-mana video aku yang baru yang aku naikkan, korang akan diberitahu terlebih awal. So macam biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa di konten yang akan datang. Assalamualaikum.